Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Hendaklah, yakni hendak sini wajiblah. Wajiblah pada syarak. Nanti dia akan menegar apa makna wajib pada syarak. Hendaklah saudara-saudaraku tahu, yakni belajar sehingga tahu akan bahawasanya halawasya'an tak rajak mana-mana awal agama itu, yakni yang terpenting dalam urusan agama itu. Awal dengan makna al-muhim fi amrid din. Ataupun amrun muhtamun. Amrun muhtam, perkara yang dianggap penting, yang terpenting di dalam urusan agama itu, kenalkan Allah Ta'ala. Kenalkan Allah Ta'ala, yakni kenalkan hukum ketuhanannya Allah dan hukum sifat ketuhanannya Allah. Gitu. Bukan kenal hakikat zat Allah atau kunhi zat Allah atau hakikat sifat Allah atau hakikat kunhi sifat Allah Ta'ala. Bukan. Dengan makna lagu mana? Kau orang panggil wajib awal-awal agama tu kenal Allah Ta'ala dengan makna mengaku. Mengaku ikrar dia panggil. Mengaku makna ikrar. Mengaku ikrar. Dan jum ni makna setuju, mengiyakan, mentasdikkan akan sekalian bahagian yang tiga, akan sekalian bahagian hukum akal yang tiga yang bangsa bersakuk pauk dengan dia dengan kenal Allah atau dengan dia dengan hukum sifat ketuhanannya Allah. Dengan dia dengan kenal hukum sifat ketuhanannya Allah pun boleh. Begitu dah. Tu. Dan kenal dah atau pada kata kenalkan Allah. Dan kenal dan jum setuju mengiyakan pula akan rusul, akan segala utusan-utusan Allah dengan makna begitu juga. Dengan makna lagu mana begitu juga, yakni dengan makna ikrar. Ikrar bil lisan. Ikrar makna mengaku dengan lidah. Jum makna tasdiqu fil qalbi. Itu makna gitu dah. Fi haqqir rusul alaihimus salatu wassalam, pada hak segala utusan Allah yang sama juga pada tiga bahagian hukum akal. Perkara yang wajib pada akal kita i'tiqad dengan wujub, perkara yang mustahil pada akal kita i'tiqad dengan istihalah, perkara yang jaiz pada akal kita i'tiqad dengan jawaz. Apa dia tu ustaz? Lagi bawah tu nanti akan menyata. Dan bermula tiga bangsa itu, dan wawu isti'nah lil bayan dia panggil. Dan bermula tiga bangsa, tiga bangsa, tiga perkara yang dibangsakan pada akal itu ialah satunya daripada tiga bangsa, khabar.
wajibun aqliyun, perkara yang mesti yang dibangsa pada akal. Keduanya daripada tiga bangsa, mustahilnya, yakni mustahilun aqliyun, perkara yang tentu tidak bangsa akal. Ketiganya daripada tiga bangsa, jaiznya, yakni jaizun aqliyun. Nyonya tu kembali pada aqliyun belaka dah, yang dibangsa pada akal itu. Tiga ni lah dinamakan dia tiga bangsa ni dengan hukum-hukum akal. Yakni bukan hukum akal sebenarnya, dia panggil sebut yang ayah dikata inilah hukum-hukum akal ni, orang panggil ala sabilit tasamuhid, di atas jalan bermudah-mudah. Kalau kiranya yang dinamakan dia tiga bangsa ni dengan hukum-hukum yang dihukum oleh akal, dia panggil akal hukum. Adapun diri hukum akal tu bukan wajib, mustahil, jaiz. Dia panggil istihalah atau wujub, istihalah dan jawaz. Nanti kita akan menyata. Maka jadilah hukum-hukum akal itu wajib di atas kita, wajib syara'an, wajib pada syarak. Mana syarak tuntut kita reti hukum akal tu, tahu, belajar sehingga tahu akan dia akan hukum akal. Sebagai wajib wasail. Sebagai wajib tu wajib apa? Wajib maqasid ke wajib wasail? Dia panggil wajib wasail. Maqasidnya kenal hukum sifat ketuhanannya Allah. Tapi tak dapat nak mengenal hukum sifat ketuhanan Allah kalau kita tidak mengetahui hukum yang dibangsa pada akal. Maka mengetahui hukum yang dibangsa pada akal tu wajib juga. Dia panggil wajib wasail. Namanya nama wajib. Tu yakni ni nak tafsir apa makna wasail. Tangga, dia panggil tangga, wajib wasail ni panggil wajib anak tangga, wasilah. Macam ginilah, tu yang disuruh oleh syarak, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah, bila kamu nak semaya tu faghsilu wujuhakum, ambil wuduk. Tapi tak dapat nak ambil wuduk, ambil wuduk tu dia panggil maqasid, tujuan yang ditujukan. Maka tak dapat nak ambil wuduk, melainkan kena ada air. Maka nak ada air, kena gali, kena korek telaga. Maka korek telaga tu dia panggil wajib juga, panggil wajib wasail. Jadi kalau cari dalam Quran hadis, mana wajib gali telaga? Tak ada pun Quran suruh, tak ada pun hadis suruh. Mana wajib kena bayar air syabas? Macam tu. Tak ada pun. Memanglah, jangan dia jadi bodoh sangat ayat dia. Dia panggil wajib wasail. Bagaimana awak nak ambil wuduk kalau awak tak gali air telaga? Kalau awak tak bayar syabas? Macam tu. Maka cari duit untuk upah orang gali telaga, untuk beli alat, semua tu wajib wasail belaka. Sama juga. Yang disuruhnya kenal Allah, ini kenal hukum ketuhanannya Allah, hukum sifat ketuhanannya Allah. Tak dapat kenal hukum sifat, hukum ketuhanannya Allah, melainkan apabila dia kena hukum akal. Maka kena hukum akal tu wajib juga. Gitu dah. Itu dia panggil wajib wasail. Maka yang wajib ini, maka perkara yang wajib pada akal itu, perkara yang dihukum dengan wujub pada akal itu dipanggil wajib. Ialah barang yang tak terimakan ternafinya barang. Kalau dalam Arab kata ma la yaqbalu lintifa, barang yang tak terimakan ternafinya barang. Ma la yaqbalu lintifa, barang yang tak terima lah ia barang akan ternafinya barang. Tu. Al-intifa'a atau intifa'ahu boleh. Ganti alih lah, ganti dhamir boleh. Iwadun anid dhamir. Tak sibuk dhamir pun buh alih lah boleh. Barang kena ke barang dia, kena ke benda dihukum tu. Kalau hukum akalnya ialah wujub. Wujub tu mana adamu qabulu lintifa'. Adam tidak, qabul terima, intifa' ternafi. Mana tak terima ternafi, mana tak terima tidak. Artinya sungguh, pasti, senguti. Ya belakang tu nak terjemuh apa ikutlah asal awak faham. Sungguh, senguti, ya, mesti, tentu sungguh, mesti sungguh, ya belakang tu. Itu dia panggil hukum akal. Jadi yang perkara yang dihukum oleh akal dengan sungguh, mesti, tentu sungguh, pasti, itu dipanggil barang tentu sungguh. Atau barang yang tak terima akan ternafinya barang. Apa makna? Dengan makna ini pitah makna dianya. Tak diterimakan dok nyonya barang,
tak diterimakan doknya nya barang. Dok ni lawan bagi sungguh. Nah, atau ketiadaan nyonya barang. Ni lawan bagi ada. Lawan bagi ada. Sama ada yang tentu sungguh. Ni pitah mana? Barang yang tentu sungguh. Atau yang tentu sama ada barang yang tentu ada. Yang itu mana? Barang yang tentu ada. Perkara yang tentu ada. Perkara atau barang ni kena kepada sifat atau zat lah. Atau yang ini atau perkara barang yang tentu sungguh. Boleh dua. Barang tentu sungguh, barang tentu ada. Perkara tentu sungguh, perkara tentu ada. Tapi secara jamak maknanya, kalau kita nak kata wajib akal ni, kita kata barang tentu sungguh. Pitah makna bagi mala yaqbalul intifa. Mana barang yang tak terima tidak. Mana barang tentu sungguh. Sebab apa? Sebab dihukum dengan akal sungguh. Tentu sungguh. Tentu sungguh, barang tentu sungguh. Dia panggil wujubul wajib. Itu contohnya. Ada Allah. Apa kita nak hukum dengan akal kita? Sungguh ada Allah. Sungguh tu dia panggil apa? Tentu sungguh. Mesti ada Allah. Mesti ada Allah. Sengoti ada Allah. Tentu sungguh ada Allah. Tentu sungguh tu dia panggil wujub. Akal kita hukum. Ada Allah tu bila dihukum dengan wujub, wajib dia panggil. Mana ada Allah tu? Barang tentu sungguh. Tu lagu tu dah. Jadi ngajinya wujubul wajib. Iktikadkan wujubul wajib. Mana? Mesti ada Allah. Mesti sedia Allah. Mesti kekal Allah. Itu. Kalau bila gitu cepatlah ngaji ni. Cuma jadi lamanya sebab kita nak tahu apa makna ada Allah. Sebab ada tu lafaz mustarak. Lafzi dipanggil. Mustarak lafzi bainal khaliq wal makhluk. Kita ada, Allah ada. Apa makna ada Allah ada kita? Sama ke? Itu. Allah sedia. Kita pun boleh cakap agak sedia. Rumah baru rumah sedia. Lapar nasi pergi ambil nanak nasi duk nanak sedia dah. Tu dia panggil sedia juga tu. Adakah sama? Tu dia panggil mustarak lafzi. Sebab tu lama mengaji sifat 20 tu sebab duk faham makna. Sebab aslul ma'rifati, asal bagi makrifat tu at-tamyiz bainal qadim wal hadith. Boleh beza makna yang kita gunakan pada Allah, kepada Tuhan yang qadim, dan yang kita gunakan pada makhluk. Tu dah. Awak mari berapa orang? Satu orang, seorang. Awak ada rumah berapa? Satu buah. Isteri ada berapa? Seorang, satu orang, satu juga. Lepas tu Allah ada berapa? Satu. Samalah Allah pun satu, kita pun kata kita satu. Hak ni hak jadi lama mengaji. Nak tahu makna dia supaya boleh beza. Kalau kira kat kejap je. Allah mesti ada. Tidak ada Allah, tentu tidak. Tentu tidak tu istihalah. Tidak ada Allah, mustahil. Itulah. Baik. Tengok dia kata laginya. Mana ni sama tu. Dan sengoti juga ada. Sama ada yang tentu sungguh, perkara yang tentu sungguh, atau yang tentu perkara yang tentu ada, atau perkara yang tentu sungguh. Dan sengoti ni perkara tentu sengoti, atau perkara tentu barang tentu sengoti. Boleh juga sengoti. Sengoti. Sungguh. Barang tentu sengoti. Jua makna sahaja. Tidak terima tidak. Tak terima tidak. Sebelah ternafi tak terima. Sebelah tidak tak terima. Hanya sebelah sungguh je terima. Sebelah ada je terima. Tu pada akal. Ini pada kenampakan akal. Beginilah maksud daripada perkataan ulama. Yang ini perkataan ulama ni Imam Sanusi lah. Mana kata ulama? Barang yang tiada ditasawwur. Mana wajib akal ni ma la yutasawwaru fil akli adamuhu. Barang yang tiada ditasawur, yang tidak diterima pada akal, dia tidak ditasawur, mana tidak diterimakan pada akal, tiada nyonya barang. Apa makna? Barang tentu ada. Ada dengan mana sungguh. Takwil gitulah. Sebab sifat-sifat Allah Ta'ala tu ada yang sungguh saja tak naik siapa tahap ada. Ada yang sungguh lagi ada. Mana sungguh lagi ada? Zat Allah dan sifat-sifat ma'ani Allah. Hak sungguh saja mana sifat nafsiyah dan sifat-sifat salbiyah serta sifat-sifat maknawiyah lagi akan. Baik, habis itu dah. Maka yang tentu ada. Tengok ini contoh ni. Maka yang tentu ada. Mana perkara yang tentu ada. Mana maka perkara yang tentu sungguh lagi ada. Jadi kalau kata perkara hak ada, sungguh tu pasti. Tapi kalau perkara tu sungguh saja, ada belum tentu. Gitu dah. Ingat tu.
maka perkara yang tentu ada, yakni maka perkara yang tentu sungguh lagi ada itu ialah misalnya seperti sifat kudrat Allah Ta'ala. Jadi sifat kudrat Allah Ta'ala, sifat perkuasa Allah Ta'ala ni, sungguh tak Allah Ta'ala ada sifat perkuasa? Sungguh. Ada tak sifat perkuasa tu di zat Allah? Ada. Tu boleh tanya dua soalan. Sekira-kiranya kalau ada tu lagu mana? Lau kushifa'an al-hijabu la ra'ayna. Kalau dibukakan hijab pasti nampak. Itu makna ada lah. Dan yang tentu sungguh, dan yang tentu sungguh atau pada yang tentu ada, dan perkara yang tentu sungguh yakni sahaja, tak naik sampai tahap ada. Mana boleh tanya satu soalan saja, tak tanya dua. Itu mana? Dan perkara yang tentu sungguh itu, yakni dan perkara yang tentu sungguh sahaja itu, misalnya seperti sifat qidamnya Allah. Sungguh dah Allah Ta'ala sedia? Sungguh. Gitu. Ada ke tidak sedia di zat Allah Ta'ala? Tidak. Tak ada. Tak ada. Mana tak ada? Yang ni sekira-kira kalau dibukakan hijab, tak dinampakkan sedianya. Cuma difaham, disungguhkan dalam kepala otak kita mana? Apa makna sedia? Tidak ada awal bagi ada. Jadi sungguh dah Allah Ta'ala tu ada, dia tidak ada awal bagi ada. Sungguh. Ada dah tak ada awal tu? Tak ada. Hanya faham saja. Macam kita lah mandul. Zaid tu mandul. Mandul tu apa? Tak ada anak. Diri tak ada anak tu tak ada di perut dia, di atas belikat dia, ke atas kepala dahi dia tak ada. Hanya pihak kata dia tak ada anak. Itu lah. Sifat dia juga tu. Sifat salbiah dia panggil. Mamak tu miskin. Ada tak atas dahi dia cok miskin, atau atas belikat dia, ke atas belikat tak ada. Dia faham mana kita sifat miskin? Tak ada harta tu panggil miskin. Gitu habis. Itu contoh dah. Dan yang mustahil pada akal itu, dan perkara yang mustahil pada akal itu, pada kenampakan akal itu ialah barang yang tak diterimakan sungguhnya barang dan sengotinya barang. Laweh tadi. Laweh wajib pada akal tu. Kalau wajib pada akal malayak balul intifa', mustahil akal malayak balus subutan. Barang yang tak terimalah ia akan sungguhnya, sengotinya. Tu. Tu dia panggil barang tu benda yang dihukum oleh akal. Dihukum oleh akal dengan hukuman apa? Istihalah. Apa istihalah? Adamu qabulis subuh. Tak terima sungguh. Apa makna tak terima sungguh? Adam tidak, qabul terima, subuh sungguh. Tak terima sungguh tu apa maksud? Ya ini tidak. Tu. Contohnya apa? Tidak ada Allah tu apa awak nak hukum dalam kepala hontak awak? Tak terima. Tidak, tiada Allah. Bukan tak ada Allah ni. Tidak, tak ada Allah. Tu dia panggil. Tidak tu dia panggil istihalah. Tak ada Allah tu dihukum dengan tidak tadi. Dipanggil mustahil. Perkara tentu tidak. Tu dah. Kok sungguh tu tak terima. Tak terima kok sungguh. Lepas tu terima kok mana? Terima kok tidak. Tu. Tengok. Sama ada yang tentu tak ada. Tentu tak ada. Seperti lemah. Nanti tengok misal ni. Atau yang tentu dok. Yang tentu dok jua sahaja. Pada akal, yakni pada kenampakan akal. Beginilah maksud daripada perkataan ulama ini Imam Sanusi. Mustahil akal tu ialah ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Barang yang tidak ditasawur, yang tidak diterimakan pada kenampakan akal, adanya barang. Mana? Barang tentu tiada. Tiada dengan makna tidak. Supaya mutabakah lawan bagi wajib akal. Yang ni barang tentu sungguh. Sungguh lawan tidak. Ada lawan tiada. Gitu dah. Kalau gitu misalnya apa? Maka yang tentu tak ada itu seperti lemahnya Allah. Pasal lawan bagi pekuasa. Pekuasa tu ada. Sungguh lagi ada. Maka lawan dia pun sungguh lagi tak ada. Tu. Tu ataupun tidak lagi tak ada. Boleh tak? Bukan sungguh dah lah. Tidak lagi tak ada. Mana? Lemah Allah Taala tu tidak Allah Taala lemah. Ada tak lemah tu? Tak ada lemah. Boleh dua juga. Boleh dua soalan juga tu. Tidak lagi tak ada. Tu dah. Tidak lagi tak ada. Ingat baik. Sebab lawan dia wujud dia. Dan yang tentu dak itu pula. Misal contoh, perkara yang tentu dak, tentu tidak. Tak sampai kat tahap tak ada. Tapi tidak. Tak sampai tak ada. Dan yang tentu dak itu seperti barunya Allah. Barunya Allah tu apa? Perkara tentu dak.
Ada ke tidak baru, tak boleh nak kata ada ke tiada lah. Mungkin memang tak ada. Ni. Tak boleh memang tak ada. Dikatakan dok. Lawan bagi kidam Allah Ta'ala tadi. Okay, kidam tu tentu sungguh, maka lawan dia baru tu tentu dok. Gitu. Perkuasa tu tentu sungguh lagi ada, lawan dia lemahnya ialah perkara tentu, perkara lemah Allah tentu tidak lagi tak ada. Ingat baik tu. Kena kuasai hukum akal ni. Supaya kita ngaji usuluddin jadi tak semabur, tak payah, tak pening jadi. Kalau tak boleh kuasai ni memang pening. Dan yang tentu tak ada dan yang harus, dan perkara yang harus pada akal. Harus ini makna jaiz deh, bukan mubah. Harus mubah tu dalam hukum syarak. Mana dibiarkan. Nak makan, nak minum, nak tidur, nak bangun ke. Itu dipanggil mubahun. Harus juga. Kalau bahasa kitanya harus. Yang dibiarkan oleh syarak. Nak pilih atau nak tinggal. Tanpa ada berat mana-mana. Kalau harus dalam bahasa Indonesia tu wajib. Yang itu kah? Itu ni. Itu kita harus kita ni. Kalau hukum syarak, mubahun. Kalau hukum akal, jaizun. Ingat. Dan yang harus pada akal itu ialah, dan bermula perkara yang dihukumkan oleh akal dengan jawaz, iaitu dipanggilkan jaiz, itu ialah barang yang boleh jadi, yang ini boleh terima, boleh jadi, yang ini boleh terima pada akal kedua belah. Apa kedua belah? Adanya tu badar pada kata kedua belah. Adanya nyonya barang atau tiadanya nyonya barang. Berlakunya nyonya barang atau dak nyonya barang. Yang dak berlaku nyonya barang. Dak ni mana? Dak berlaku nyonya barang. Tu. Sungguhnya barang, tidaknya barang. Adanya barang, tidaknya barang. Berlakunya barang, tak berlakunya barang. Boleh. Boleh terima dua belah. Kalau dalam Arab kata jaiz akal ni ma yaqbalus subutu tarat ma la yaqbalus subuta ma yaqbalus subut taratan walintifa ataratan ukhra. Gitu dah. Barang yang terima sungguh pada satu masa dan tidak pada satu masa yang lain pula. Bukan terima dua-dua belah tu pada satu masa, bukan. Tu seperti ada dan tiada. Itu perkara berlawanan tak boleh terima pada satu masa berhipung. Sama juga gerak dan diam. Terima tak bukit tu nak bergerak. Terima, bergegar. Terima. Satu masa yang lain lah. Dan terima tak dia nak diam, tak gegar-gegar. Terima. Pada satu masa yang lain. Bukan satu masa tu bukit tu bergerak atik diam atik kan. Macam kita lah, bergerak dengan diam. Terima tak? Terima dua-dua belah. Tapi masa lain-lain. Ingat tu. Jadi perkara yang dihukum akan dengan jawaz. Apa jawaz? Qabuluhuma. Qabulus subut taratan walintifak taratan ukhra. Terima dua belah. Kemungkinan. Boleh jadi. Itu. Boleh jadi dua belah. Boleh jadi sungguh, boleh jadi tidak. Perkara yang dihukumkan dengan boleh jadi ni, dikatakan perkara boleh jadi sungguh, boleh jadi tidak. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Boleh jadi berlaku, boleh jadi tidak berlaku. Itu gitu dah. Itu dia panggil jaizul aql. Beginilah maksud daripada perkataan ulama yang ini Imam Sanusi, barang yang sah pada akal adanya barang dan tiada adanya barang. Yakni ini nak tafsir. Sah terima, sah ni sah pada akal, mana terima pada akal. Ma yasihhu fil akli wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra. Apa makna terima ada dan terima tak ada ni? Seretak ke? Bukan. Yakni pada ketika ini pada masa yang lain-lain. Pada masa asing-asing. Pukul 2 kita kata bukit itu nak bergerak. Terima tak? Terima. Lepas tu pukul 4 nak diam pula. Boleh? Terima. Boleh terima dua belah. Tu terima dua belah tapi masa lain-lain, ketika lain-lain, masa lain-lain. Ingat tu. Pada ketika yang lain-lain ni, pada masa yang lain-lain. Ni, saat ni tangan saya diam. Lepas daripada saat ni dia nak gerak. Boleh? Tak boleh saat ni dia diam, dia gerak juga, dia diam. Macam mana boleh? Tak boleh berhipung dua-dua. Ingat tak? Masa lain-lain. Maka yang diterima akan ada dan tiada itu, misalnya seperti langit bumi. Ada dan tiada. Dan yang terima berlaku dan tidak, yakni tidak berlaku itu seperti gerak diam bagi jirim, benda bertokar dia. Jadi benda bertokar ni terima tak bergerak dan diam, terima. Yakni pada masa lain-lain. Di sisi qaul yang mu'tamad, itu isyarat khilaf lah tu. Isyarat kata gerak dan diam tu, di sisi qaul yang mu'tamadnya
ialah perkara yang sungguh, umurun iktibariyah. Ini kalau nak syarah panjang juga ni. Kerana mutaqaddimin, mutakallimin, ulama-ulama dulu mutakallimin, dia kata gerak diam tu bukan berlaku dan tak berlaku, ada dan tiada. Ada dan tiada. Dia panggil arak, nah. Arak bagi jirib. Tu mutaakhirin mutakallimin cek tengok. Gerak diam bukan ada, sungguh saja. Umurun iktibariyah. Itu sebab dia kata pada qaul yang muktamad. Yang muktamad indal mutaakhirin mutakallimin, Asy'ariyah Maturidiyah. Gitu dah. Begitu tak apa. Tu nak syarah tu panjang tu. Nanti kalau ikut di Facebook saya tu, nanti insya-Allah kalau baca kitab ni secara halusi tu, saya akan hurai panjang lah. Cuma ni daurah kilat, kita kena lajulah untuk target khatam. Maka yang harus pada akal inilah tercabang jadi wajib ada dan mustahil nyonya ada. Itu. Jadi harus pada akal tu ialah hukum adat dah sebenarnya. Hukum adat. Hukum adat. Tapi gini, Allah panjang juga tu. Sebab iktibar dia ada panjang huraian tu. Jaiz tu kalau apa nama ni? Yang dikatakan jaiz tu iktibar iktibar diri benda, diri makhluk tu hak jaiz, hak ngoti-ngoti jaiznya. Ada pun kita kata sifat jaiz. Allah Taala ni ada satu sifat yang jaiz. Itu bukan diri zat Allah Taala tu yang ada sifat jaiz, bukan. Kena faham tu. Takut silap lagi pula, silap faham pula. Hanya jaiz pada hak kudrat Allah Taala. Mana hak kudrat Allah Ta'ala nak mengadakan makhluk, nak meniadakan makhluk, nak membahagiakan, nak isqaq, nak celakakan makhluk. Itu hukum pada hak kudrat Allah Ta'ala memperbuat, mengada, meniada tu. Apa hukum? Harus terima Allah Ta'ala buat itu, gini, begitu terima. Nanti lagi akhir lah. Jadi jangan faham kata satu sifat jaiz ni ada di zat Allah. Jangan. Silap faham tu. Kerana sebenar-benar hak jaiz tu muta'allaq dia mana? Makhluk ni lah. Makhluk ni hak jaiz. Itu dah. Dan wajib aridi, perkara hak wajib yang bahasa baru datang dia panggil. Jadi hukum adat tu benda hak irtibatul adi, dia panggil perkara hak diikatkan sesuatu sahabat dengan musabab secara adat. Mana ada makan, ada kenyang. Tiada makan, tiada kenyang. Ada makan, tiada lapar. Tiada makan, tiada kenyang. Itu dia panggil irtibat adi, ikatan sabab dengan musabab dengan secara adat. Irtibatul wujud bil wujud, irtibatul wujud bila adam, adam bil wujud, adam bila adam. Itu panjang kalau nak hurai tu dah. Jadi ada wajib adat. Mana wajib adat? Ada makan wajib kenyang. Ada makan mesti kenyang. Mesti kenyang tu mesti kenyang apa? Pada adat aja. Sah menyalahi. Kerana Allah yang mengadakan kenyang. Allah yang mengadakan makanan. Allah yang mengadakan kenyang. Harus bagi Allah Ta'ala nak mengadakan makan. Makan-makan tanpa kenyang, tak kenyang-kenyang, boleh. Atau kenyang-kenyang tanpa makan, boleh. Tak ada masalah. Jangan duk pelik. Di sinilah kalau orang tak kerti hukum akal, hukum adat. Bila dia baca hadis-hadis kursi, hadis akhir zaman. Makanan untuk orang mukmin tu at-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid yajri zalika bit ta'am. Nanti dia kata, ini cerita ni mustahil ni, kata mana ada orang zikir la ilaha illallah tu kenyang. Sudah. Tu dia tolak hadis Nabi. Kafir dia, kafir boleh jadi. Tolak mukjizat, tolak mukjizat para nabi. Maka kafir, boleh jadi kafir. Kalau tolak karamah para aulia, boleh jadi mubtadi', sesat, boleh jadi. Itu kerana apa? Kerana tidak memahami hukum akal dan hukum adat. Dan yang mustahilnya yang adat mana? Tiada makan, tiada kenyang. Tiada makan, ada kenyang. Mustahil lah. Mustahil apa tu? Mustahil adat, bukan mustahil akal. Akal harus. Dah, kena faham tu. Dan wajib aridi, wajib yang baru kedatangan. Misalnya misal bagi yang gelar jadi panggil wajib adat.
Misal bagi perkara yang digelarkan jadi panggil wajib adat itu, ialah misalnya seperti kenyang apabila makan banyak. Contoh. Ada makan, ada kenyang. Atau makan banyak, mesti kenyang. Mesti tu mesti apa? Wajib apa tu? Wajib kenyang. Wajib apa? Wajib adat. Bukan wajib akal. Tak terima tu. Saya tak kena gitu. Macam bila kata, terima tak pada akal awak? Makan nasi 10 pinggan, lapar. Terima. Terima. Terima pada akal. Kalau dia tanya, terima tak pada adat? Makan nasi 2 pinggan, 10 pinggan. Tapi tak kenyang-kenyang, lapar. Barulah kita kata, pada adat tak terima. Pada adat. Tapi hukum adat, soh menyalahi. Ingat tu. Dan yang jadi mustahil adat itu, dan perkara yang jadi yang digelarkan jadi panggil wajib mustahil adat itu, misalnya seperti buah yang tidak berpohon. Ada buah durian, buah moktel, buah ciku lasak, gapo dokong, gapo, tapi tak ada pokok. Mustahil pada adat. Tapi pada akal harus. Ingat dah. Harus je pada akal. Maryam alaihissalam tu, Maryam alaihissalam, ibunda kepada Nabi Isa alaihissalam, ketika mana dia kecil-kecilnya duk ibadat di mihrab. Nabi Zakaria tanya, pasal apa ada buah, siapa bagi? Buah yang tidak musim dia. Itu dia panggil karamah tu. Pasal Maryam tu bukan Nabi, ibu pada Nabi. Isa alaihissalam, wali di kalangan perempuan. Maka karamah Allah Ta'ala bagi. Mana? Ada buah tanpa pohon. Pelik apa? Ada buah tanpa musim. Boleh? Tak ada masalah. Harus pada akal. Walaupun pada adatnya mustahil. Jangan duk tukar hukum akal dan hukum adat. Jangan duk tukar. Ini banyak ni orang duk tukar ni. Nak kalau musim Isra Mi'raj tu, saya selalu ceramah Isra Mi'raj tu tekan pasal ni hukum akal, hukum adat. Itu dah. Tu kalau nak cerita pasal Isra Mi'raj naik ke langit itu daurah kitab saya baca di pondok ni banyak. Kifayatul Muhtaj, Qissatul Mi'raj, macam-macam. Dan yang jadi wajib aridi itu pula, yang digelarkan jadi wajib aridi itu pula, ialah misalnya seperti mati kita kemudian daripada hidup di dunia. Itu wajib aridi dia panggil. Wajib aridi ni wajib yang baru kedatangan. Apa maksud? Yang ni hukumnya, kalau Allah Ta'ala nak perkekalkan kita ada tak mati-mati, harus tak pada akal? Harus? Boleh je? Tapi sudah Allah Ta'ala pertetapkan dalam Quran, dalam hukuman Allah Ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut. Habis. Maka mati kita setelah hidup kita di dunia, itu dipanggil wajib aridi. Dia panggil wajib yang bangsa kedatangan. Janjian Tuhan. Paling tilik pada kekuasaan Tuhan, harus tak Tuhan nak kekal kita ni tak mati-mati? Boleh. Ataupun tak ada kita tak nak beranak jadi manusia? Boleh. Tak ada apa-apa. Maka janganlah saudara-saudaraku biar dan halak, lok mana halak, diri tu, masing-masing, duk halak ke diri tu, duk lok diri tu, duk halak diri tu masing-masing, beri jadi jahil, jadi bodoh, dan semabur makna keliru. Hukum-hukum akal dengan hukum-hukum adat. Jangan duk lok diri jadi bodoh tu. Gitu. Jangan duk biarkan diri, halak tak nak biar. Jangan duk halak. Jangan duk halak diri, jangan duk biarkan diri tu jadi bodoh dengan hukum akal. Jangan. Dengan hukum adat. Jangan duk tukar semabur, duk keliru lagi. Orang tanya terima duk pada akal. Tak makan tapi kenyang. Tak terima, tak terima. Mana ada, tak ada. Mesti lapar tu tak boleh terima. Bodoh mu ni. Semabur mu ni. Keliru ni. Akal dengan adat. Tak ada nak beza. Dengan molek soalan. Terima tak pada akal. Bukan pada adat. Oh iya ke? Pada akal dengan adat tak sama ke? Loh, berat mu. Kalau mu kata tak terima pada akal, orang yang tidak makan tetapi dapat kenyang diberi oleh Allah Ta'ala, bermakna dengan automatik kamu tu mengiktikad Allah tu lemah nak buat sesuatu yang berlainan dengan apa yang dia menyunahkan sunnatullah Allah Ta'ala buat. Berat tu. Sebab tu Tuhan kata subhanallazi asra bi 'abdihi. Tuhan kata maha suci Allah Ta'ala yang memperjalankan malam hamba-Nya. Mana? Setengah dari maha suci daripada segala sifat kekurangan. Setengah daripada sifat kekurangannya orang yang mengiktikadkan Allah tidak boleh buat perkara yang menyalahi kebiasaan yang dia buat. Tu dah. Tu. Dulu tu nenek kita pergi ke Mekah, naik kapal layar, 6 bulan jarak perjalanan masa, mengambil masa nak pergi ke Mekah. Sekarang tak ada dah 6 bulan, menyalahi adat tu dipanggil. Adat kebiasaan zaman tu nenek moyang 6 bulan. Sekarang sehari tak apa, sampai Mekah dah. Betul tak? Tu dia panggil apa? Adat tu hukum adat. Tuhan boleh buat. Itu dia kata bukan Tuhan buat tu kapal terbang. Syirik dah mu tu.
kapal terbang kau kapal layar kau itu hanya lalu kuk tangan tukar saja. Hakikatnya Allah yang menggerak, yang mendiam, yang memberi bekah. Allah yang menggerakkan Nabi Muhammad SAW naik burak Isra Mi'raj tu. Ingat tu. Kalau orang tak reti hukum akal, hukum adat, silap ibu boleh kafir dia. Atau jadi fasik mubtadi' sesat, bukan ahli sunnah wal jamaah, mati dalam kubur man rabbuka tak boleh jawab Allahu Rabbi. Ngango-ngango nak jawab. Allahu Rabbi apa? Duk i'tikad Allah lemah tu. Allah Rabbi mana? Duk i'tikad Allah lemah. Saya tak kata Allah lemah. Dah mu kata orang yang tak makan kalau Allah nak bagi kenyang, tak terima pada akal. Mana? Tak terima pada kepala otakmu. Allah Ta'ala tu maha kuasa menjadikan kenyang tanpa sababnya makan. Dapat musabab iaitu kenyang. Ingat tu. Tak faham tu nanti ulang-ulang baliklah video. Maka waktu itu, waktu mana? Waktu bodoh, tak reti hukum akal, hukum adat ni, semabur duk keliru, duk tukar takir hukum akal, sahlah, bolehlah dinamakan kita itu yang tidak berakal, orang yang tak ada kepala otak, tak ada akal. Siapa ni? Di sisi Imamul Haramain, Imam Juwaini, guru bagi Imam Ghazali. Sebab apa tu? Sah kata tak ada akal tu kerana Imamul Haramain berpendapat mengetahui ilmun bi ahkamil aqli ni nafsul aqli. Tahu dengan hukum-hukum akal yang tiga tu ialah diri akal tu dah. Maka kalau tak tahu hukum akal yang tiga tu, tak ada akal lah. Itu maksud gitu. Maka sebab tu sah boleh dikatakan tak ada akal di sisi Imamul Haramain. Maka hendaklah saudara-saudaraku yang comel loteng rupanya, saudara-saudaraku, dan yang telah berlebay-lebay zahirnya, sobek, celok, janggut, sugi lagi kiri kanan telinga, sabeh tak cukup tangan balut tekuk jubah 2-3 lapis, heret habis labuhnya, tahi anjing, tahi kucing, tahi ayam apa, berlebay-lebay pada zahir. Macam ulama ni, berlebay-lebay, malu ketika. Maka hendaklah saudara-saudaraku yang comel loteng rupanya dan yang telah berlebay-lebay zahirnya, saudara-saudaraku, taruh malu gatik. Taruh malu. Biar ada perasaan malu gatik kepada perkataan Imamil Haramain. Mana iaitu perkataan nyonya Imamil Haramain berkata, mana? Ni maqal kau bagi perkataan. Maka mereka-mereka yang tak tahu hukum-hukum akal, maka bukan ia berakal. Malam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli fahuwa laisa bi'aqilin. Itu dalam bahasa Arab kata. Orang tak reti hukum akal tiga tu, maka dia tu tidak berakal. Tu kata Imamul Haramain. Dan menambahkan oleh setengah-setengah ulama di atas perkataan itu, di atas perkataan Imamul Haramain itu, dengan katanya kata setengah-setengah ulama, bahkan ia yang gila. Fahuwa laisa bi'aqilin ay bal huwa majnunun. Gitu lah. Tu setengah ulama tambah pula, takkid lagi. Dah tak ada akal, gila panggil. Tu. Gila tak nampak gila. Tu saya duduk ulang. Gila tak nampak gila ni bahaya daripada gila tak nampak gila. Orang gila tak nampak gila ni bahaya. Orang gila nampak gila senang. Kita nampak dia telanjang bogel, rambut keras sebelah, muka celah yang cerita. Tu ni gila ni, jangan duk waktu bego kan. Nanti kena katak ke dia. Tapi kalau gila tak nampak gila ni bahaya. Pakai kok, pakai necktie, speaking kecek bahasa orang putih. Rambut sisi tepi. Psycho tu, jangan main-main. Silap bulannya bunuh kerak 14 kita pula. Tu dia panggil gila tak nampak gila. Itu bahaya. Gila tak nampak gila dalam urusan agama lebih bahaya daripada urusan dunia. Nampak macam orang berlebay-lebay. Serban, janggut, qala Allah, qala Nabi, qala Rasul. Tapi sebenarnya cedera agamanya boleh jatuh tahap kufur wala'iyadzubillah. Paling kurang fasik, mubtadi', sesat, ahlul bid'ah wad dhalalah, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Hei Tuhanku, berdoa dulu. Janganlah engkau menjadikan anak beranakku dan kawan-kawanku daripada jumlah orang yang tak mengerti hukum-hukum akal dan hukum-hukum adat. Dan janganlah engkau jadikan kami setengah daripada orang yang comel loteh dan berlebay-lebay zahirnya orang. Jangan duk jadi kita ni, jangan hei Tuhan mu jadikan kami ni pakai serba, pakai jubah tapi jahil agama. Dengan lagu mana? Comel loteng pada zahir saja ni, dengan tidak berisi, mana tak ada ilmu. Tak berisi tu mana tak ada ilmu. Dan bernas, mana tidak bernas. Bukan bernas padi tu bukan. Mana tak ada ilmu lah, tak bernas, tak reti apa. Tak reti apa, tak ada gapo sekara sebelah dalamnya, ini sebelah batinnya orang yang comel loteng pada zahir saja.
Serba tak usah kira lah, jubah tak usah kira lah, panggilannya Ustaz, Al-Fadil, Maulana, Syekh, macam-macam jenis, gelar. Tapi, hukum akal, hukum adat tak reti apa. Kosong dia, jahil sebelah zahir, sebelah batin. Hiyah saja sebelah zahir itu nampak berlebay-lebay. Ingat dah. Itu sindir tu je sindir tu, sambil berdoa tu sambil sindir. Tu. Sebab itulah kalau kita pergi ke Indonesia, pondok-pondok pesantren di sana, jaga bukan payah nak jumpa santri-santri ataupun orang yang mengaji ni pakai jubah, pakai piuh, pakai serba besar-besar tadi. Yang pakai seperti itu tu jarang sangat. Ulama yang betul-betul alim yang pakai gitu. Ulama yang betul-betul alim kalau pakai songkok je, pakai batik, pakai kain belakang itu. Tu. Di sana tu memang dia taruh malu nak berlebay-lebay zahir. Sebab tu mereka tu kadang-kadang pakai sokok, pakai baju batik, kain sarung, tapi ilmu masya-Allah berisi bernas di dalam. Di dalam tu berisi bernas. Kita ni banyak jenis kok zahir. Pakai serba tak usah kira, berjubah meleret gapo, tanya hukum apa tak reti apa. Jahil wal tuki. Comel loteng berlebay-lebay zahir saja. Ada pun yang wajib pada syarak. Ini nak menyata hukum syarak pula. Tadi hukum akal, hukum adat. Ini menyata hukum syarak ni pula. Jangan witukar lah. Sebab tu hak tak reti hukum akal, hukum adat. Ya tak reti hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Macam Fok Wahabi tu. Ada tu. Mufti Perlis. Ni bukan saya nak kata dia Wahabi. Tapi nak ayat katanya, bila dia tak reti hukum akal, hukum adat, hukum syarak, tengok ucapan dia menampakkan kejahilan. Dia katakan, apa mengaji sifat 20? Allah wajib ada. Allah wajib ada. Tengok. Kalau Allah tak ada, Allah masuk neraka. Berat tu. Dia faham wajib ada Allah tu wajib syarak. Dia tak reti tu. Bukan wajib Allah wajib ada tu wajib hukum syarak, okey, wajib akal tak ada. Wajib ada apa? Allah wajib ada apa? Allah mesti sungguh ada, tak terima nak kata tak ada. Itu maksud dia. Dia duk faham wajib ni, wajib syarak. Mana kalau Allah Taala tak ada, Allah masuk neraka. Bodoh gitu. Pasal apa? Pasal bodoh. La tatakallam qabla an tata'allam. Jangan mucakap kalau tak ngaji, jangan. Nanti nampak bodoh. Ada pun yang wajib pada syarak. Ada pun perkara yang wajib pada syarak. Hukum yang wajib pada syarak. Wajib berdasarkan undang-undang syarak, undang-undang Tuhan. Syarak ni syarak pada hakikatnya Allah, pada majaknya Nabi kita Muhammad SAW. Maka iaitu yang wajib pada syarak tu takrifnya apa? Barang yang dijanjikan dengan memberi pahala dengan syurga. Kerana apa? Kerana mengerjanya barang dengan ikhlas. Jadi semaya, puasa, zakat, haji, sedekah, infak, wakaf, apa sahaja, tutup aurat dan sebagainya, hak syarak berkata kita buat dengan ikhlas. Syarak janji pahala, janji syurga. Tengok. Dan dijanjikan seksa. Janji seksa bukan seksa seluruh di dunia. Janji seksa api neraka. Kerana apa? Kerana ketiadaan mengerjanya barang dengan ketiadaan uzur. Kalau uzur tak apalah. Bila uzurin. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi ay bila uzrin. Ma yu'aqabu ala fi'lihi bil ikhlasi wa yu'aqabu ala tarkihi bila uzrin. Begitu apa? Tu dia panggil ta'rif wajib syarak pada ta'rif bil rasmi dia panggil. Kalau ta'rif bil haddi wajib syarak tu talabul fi'li talaban jaziman. Ma talabu fi'li talaban jaziman. Barang perkara yang dituntut oleh Tuhan dengan kita mengerjakannya sebagai tuntut yang putus. Kok mana kena buat. Tak boleh nak kata minat ke tak minat. Kena. Minat ke tak minat ke, berahi tak berahi, letih ke penat ke rajin ke apa, kena buat. Sekira-kira dijanji pahala kerana kita mengerja, kita buat dengan ikhlas. Dijanji seksa api neraka akhirat kelak kerana kita meninggalkannya tanpa uzur. Tengok. Mana misalnya seperti wajib syarat ni, contohnya apa? Misalnya seperti me'iktikokkan. Yang ni barang. Misal bagi barang tak apa. Me'iktikok. Berpegang dalam. Me'iktikok ni berpegang dalam hati. Tu mana i'tikad aqdun, simpul, paku, konkret, piling dalam hati kita tu akan mesti sungguh ada Tuhan. Kena takdir lah kata cakap dia. Sungguh ngoti ada Tuhan. Tu panggil wujubul wajib tu, wajib syarak kita i'tikad. Mana peganglah hati kita. Mana? Sungguh ada Allah.
Sungguh ada Tuhan. Sungguh tu wujud. Ada Tuhan tu, ada Allah tu wajib. Wujubul wajib. Apa hukumnya pada undang-undang Tuhan kita berpegang seperti itu? Wajib pada syarak. Dijanji pahala kita kalau iktikad lagu tu. Dijanji seksa kalau kita tak iktikad lagu tu. Itu mana gitu. Dan juga sebagaimana mengiktikadkan sungguh ada Tuhan tu wajib syarak, mengiktikadkan bukan tak adanya Tuhan. Mana tak adanya. Tentu tidak tak adanya. Bukan tak adanya Tuhan tu wajib juga. Bukan iktikad tak ada Tuhan. Iktikad tak ada. Bukan tak ada Tuhan. Ingat tu. Bukan iktikad yalik yulak. Iktikad lam yalik walam yulak. Tu. Supaya reti bahasa Wahabi ni. Dua mengaji. Wujud artinya ada. Ada siapa? Ada Allah. Lawannya lawan ada, tiada. Tiada siapa? Tiada Allah. Tadi ada, lawan jadi tak ada pula ada Allah. Tengok. Ngaji apa gini? Tak jazm ni kata. Tak teguh. Sekejap ada, sekejap tak ada. Siapa yang ngaji gitu? Orang mengaji Allah ada tu sungguh. Mesti ada Allah. Ada lawan dia tiada. Tiada Allah. Apa mun i'tikad tiada Allah? Tentu tidak tiada Allah. Tu jazam. Kena putus. Wajib juga kita i'tikad tiada Allah. Orang tak mengaji yalik yulak. Orang mengaji lam yalik walam yulak. Tidak diperanak. Tidak beranak. Yalik yulak tu mustahil. Lam yalik walam yulak tu istihalatul mustahil. Ingat tu. Dia ikut Pak Wahabi tu. Tengok nganjing kau ulama-ulama dulu duk susung ilmu ni gadi daripada Quran hadis ni, tengok main-main. Baik habis. Istihza dengan jasa ulama tu jahat. Tu wala ana akhiru ummat awalaha halal bihal bala. Bila melaknat-laknat, menghina-hina, mentahkir-tahkir oleh umat kedian kepada umat yang terdahulu atas jasa-jasa mereka, Tuhan halalkan turun bala. Ingat tu. Tu dah. Wajib tu. Wajib kita i'tikad. Bukan tak adanya Allah. Bukan mana tak adanya Allah. Tentu tidak tiadanya Allah. Boleh tak kata gitu? Tentu tidak tiada Allah tu apa kita nak tekak? Mesti tentu tidak tiada Allah. Pasal mesti tentu sungguh ada Allah. Gitu Faham molek tu. Wujubul wajib tu, istihalatul mustahil tu wajib. Dan juga satu lagi masuk dalam kata wajib akad, wajib syarak. Syarat tuntut kita tahu tu. Dan juga tahu dalilnya ni. Dan juga nazar, fikir sehingga mengerti, tahu akan dalil bagi keduanya. Mana? Bagi wujubul wajib, istihalatul mustahil. Demikian juga i'tikad sedianya Allah Ta'ala hingga akhir. Mesti Allah sedia. Tentu tidak Allah baharu. Dalilnya. Tu wajib tiga-tiga lagi tu. Wajib syarak tu kita i'tikad wujubul wajib. Wajib syarak kita i'tikad istihalatul mustahil. Wajib syarak mengetahui dalil. Itu dah. Hingga akhir. Yakni, nak tafsir apa maksud? Pada tiap-tiap satu perbahasan sifat. Gitu. Tiap-tiap satu sifat ini, tiap-tiap satu perbahasan sifat itu, ada 3 tempat yang undang-undang Tuhan. Mana hukum syarak. Undang-undang Tuhan mana hukum syarak paksa. Taklif, beratkan akan kita, atas kita, mengetahuikan dia 3 tempat dia. Syarak beratkan kita i'tikad wujubul wajib. Syarak beratkan kita i'tikad istihalatul mustahil. Dan syarak paksa kita, beratkan kita tahu dalil. Ingat tu. Tahu dalil. Habis itu, inilah apa? Hazar takrir ni. Ini huraian ni. Makna bagi perkataan ulama, wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil atasnya Allah Ta'ala, dan yang harus pada haknya Allah Ta'ala, dan mengetahuikan dalil bagi tiap-tiap itu, tiap-tiap satu daripada 3 tadi tu. Dalam arah ulama kata wa yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa ma qad wa ala ma qad wajaba ala ma qad wajaba fihi fi haqqihi ta'ala wa yastahilu alaihi ta'ala wa ma yajuzu fihi tu wadali wa ma yadullu alaiha gitu. Lebih kuranglah tu ibarat dalam kitab Arab kata tu wajibu dan wajib pada syarak ala kulli mukallafin di atas tiap-tiap mukallaf ay ya'rifa oleh bahawa mengenallah ia tiap-tiap mukallaf ma akan barang yajibu fi haqqihi ta'ala yang mesti pada akal pada hak zat Allah Ta'ala. Maknanya diiktikad dengan wujub.
Wa yastahilu alaihi, dan tentu tidak di atasnya Allah Taala, mana dia i'tikad dengan istihalah. Wa ma yajuzu fihi, dan barang yang terima pada hak kudrat Allah Taala. Itu dia i'tikad dengan jawaz. Wa ma yadullu alaiha, dan barang yang menunjuk di atasnya, di atas tiap-tiap tadi. Wajib. Itu maksud dia. Maksudnya wajib, tak wajib i'tikad wujubul wajib, wajib i'tikad istihalatul mustahil, dan wajib i'tikad jawazul jaiz, dan wajib tahu dalil bagi tiap-tiap tiga tadi. Itu dah. Wajib i'tikad mesti perkara-perkara sifat-sifat yang mesti pada hak Allah Taala. Wajib i'tikad tentu tidak sifat-sifat yang tentu tidak atas Allah Taala, dan wajib i'tikad terima sungguh terima tidak pada hak kudrat Allah Taala, pada mengeniada apa-apa yang terima dua belah pada mungkin ni. Dan dalil bagi tiap-tiap tiga tadi. Itu maksud itu dah. Itu wajib syarat tu. Demikianlah seperti hak ketuhanan juga tuan-tuan sekalian, yang bersakut paut, yang berhubung kait, yang bersakut paut dengan rusul, dengan segala utusan-utusan Allah alaihim, atas mereka itu assalatu wassalamu, rahmat dan sejahtera Allah Taala. Pukul berapa, Dik? 12 ke 1? Pukul 12. Tak apa. Sikit lagi. Panjang lagi. Sampai Zuhur tak apa. Soalnya nanti ada hak tempat-tempat kita tak boleh laju. Jadi hak boleh laju tu kita lajulah. Demikianlah lagu tu juga, mana seperti hak tu ketuhanan. Hendaklah, yakni wajiblah kita atas kita. Hendaklah, yakni wajib pada syaraklah atas kita, mukallaf maknanya. Kita ni mukallaf. Wajib apa? Tahu ini, belajar sehingga mengetahui akan bahawa senyanya tak rojak mana-mana tatmimul kalamah. Tuhan itu, yakni Allah tu, Tuhan tu Allah lah, Allah tu Tuhan lah. Hak tu lah itu. Ialah satu zat yang mengadakan sekalian alam ini. Tuhan tu ialah satu zat. Bukan dua zat, bukan sifat yang ada di zat, apatah lagi jirim atau arak, tentu tidak. Tuhan tu ialah satu zat, zat mutlak. Zat yang tak boleh dipanggil jirim. Itu makna zat mutlak. Kalau kita ni zat juga, tapi boleh panggil jirim, boleh. Itu dah. Satu zat yang mengadakan sekalian alam ini dengan tidak sesak satu pun. Mana tidak terlepas satu pun daripada alam ini, daripada kejadian dia. Dia yang mengada. Dan ialah mana Tuhan ni. Satu zat juga yang meniadakan dan memindahkan, yang mengalihkan. Memindah mana mengalihkan. Daripada satu kelakuan kepada kelakuan yang lain. Dialah muhawwil al-ahwal. Sebab tu ada dalam doa yang diajak oleh Maulana sekumpul, Maulana Abah Guru sekumpul. Doanya apa? Ya muhawwil, Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana ila khairil hal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hei Tuhan yang mengalihkan segala kelakuan-kelakuan, hawwil halana, pindahkan, alihkan kelakuan kami ni ila khairil hal, ila khairil ahwal, kepada sebaik-baik kelakuan. Ayo. Tu. Kalau begitu, ada kalau lagu tu, kalau Tuhan dah kalau begitu, kalau ini zat Tuhan tu ialah satu zat yang mengadakan semua alam ni, makhluk ni, tak terlepas, tak sesak wala satu pun, tak terlepas wala seekor pun. Dan dialah yang meniadakan makhluk ni dan mengalih, memindah daripada satu kelakuan kepada satu kelakuan. Kalau begitu, satu kelakuan kepada satu kelakuan yang lain lah. Kalau begitu, sahlah dipermaknakan lafaz Tuhan itu dengan Tuan. Tuhan tu ialah Tuan. Tupuan. Kalau untuk guru dia pada Syekh pada Mekah, Tuhan tu ialah tupuan atau tupanan, tujuan, tupuan, Tuan. Tu. Tuan, tuju, tujuan, tupuan bagi tiap-tiap suatu daripada makhluk ni. Atau tupuan, tu disebut dah. Atau tupuan bagi tiap-tiap suatu yang maujud, yang lain daripada zatnya Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya Allah Ta'ala sendiri. Adapun zat Allah tidak tupulah pada dia dah. Tu kita ni hak tupu ke dia, hak berajak ke dia, hak nak ke dia, hak tak boleh lepas dengan dia. Tu maknanya. Tu. Hak dituju oleh makhluk, hak ditumpu oleh makhluk, hak ditupai oleh makhluk, hak tak boleh lepas oleh makhluk. Siapa? Zat tu dah. Nak ketemu tuju ke dia, tupu ke dia,
bergantung dengan dia, berajak ke dia. Itu makna tupu tu. Al-Baqarah yang kata Tuhan tu ialah tupanan, tupanan, tupuan, tupanan, tujuan. Ya belaka tu, tuan. Ya belaka. Tu lah makna Tuhan. Sah, boleh. Tak salah apa. Pasal apa? Itulah makna hukum ketuhanan tu. Ambil di mana ni? Ambil di Quran, bukan ambil di falsafah Yunani. Mana? Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara'. Jadi ulama mutakallimin ambil daripada ayat Quran, hukum ketuhanan itu dua. Mana? Al-istighna'u an kulli ma siwahu al-iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Satu zat yang mengaku Tuhan tu mesti dia tak berajak ke apa-apa. Dia lepas serba-serbi daripada benda lain. Benda lain semua tak boleh lepas dengan dia. Tupu ke dia belaka. Bergantung dengan dia. Berajak ke dia. Tupai dia belaka. Itu. Maka Tuhan tu tupu tupan tuju itu. Tu ya tu betul tu. Tu hukum ketuhanan dia panggil. Nantinya keluarlah hukum sifat ketuhanan pula. Berapa boleh dikata dia tupu dia tuju dia tupan pasal tu baiklah wujud kita bakar nanti. Nah. Tu. 11 sifat istighnaq, 9 sifat iftiqar tu dah. Iftiqar tu bukan hukum ketuhanan. Yang ni iftiqarun ilaihi tu. Berhajat kepadanya tu dia panggil. Jaga-jaga tu. Kalau kata iftiqar hukum ketuhanan tu orang panggil ala sabilil tasamuhin dia panggil. Atas jalan bermudah-mudah cakap tu. Jangan salah faham Habis itulah. Maka telah bersetujulah oleh segala yang berakal, oleh uqala, orang pada pelotok, tak kira lah dia tu Islam kafir, pasti dah. Kalau dia berakal, setuju belaka di atas adanya Tuhan, adanya Allah Taala, pasti dah. Mu tanya orang kafir, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Melainkan ada juga tak ada akal ni, orang akal ni boleh kata tak ada akal ni. Puak-puak yang sedikit jua sahaja yang mengatakan tidak ada Tuhan. Mana? Puak ilhad, puak mulhidun, puak etis. Hak ni tak ada akal ni puak ni. Tak berakal. Pasalnya ada ni pasalnya puak falasifah yang mengatakan mazhab ta'liliyah, mazhab tabi'iyah pun kata ada Tuhan. Cuma kafir puak mazhab falasifah ni. Pasal dia kata Tuhan tak mengada, hanya ta'lil ilak maklul. Hanya tabiat matbu' je. Dah, itu nak agak. Kalau ada sempat kita setulah. Sebab ini daurah kilat, kita tak boleh nak syarah huraian panjang-panjang. Boleh tengok di Facebook saya kalau masa kita dengan Ustaz Mubiah itu nak buat daurah biasa, kulit kitab saja sejam tak habis lagi deh. Sejam tu tak habis lagi kulit kitab saja. Ini kita dah muka surat 8 dah ni. Dah berapa lah dah? 1, 2, 3, 4 dah. Kita target 5, 6, 7 live sehari. Tengok. Mana ni? Maka habis itu. Ada pun habislah. Jadi orang berakal tu pasti tak terima lah tak ada Tuhan. Melainkan puak-puak tak ada akal. Mana? Puak mulhidah, puak ilhad, puak mulhidun. Cuma hak terima ada Tuhan ni pula, terbagi dua pula. Mana? Musyrikun. Tu kafir musyrik. Satu lagi, kita muwahhidun, yang mengesakan, yang menyangat-nyangatkan, yang bersangat-sangatan mengesakan, menunggalkan Tuhan tadi tu. Itu dah. Habis itulah. Kemudian dia menyata pula ada pun bermula makna bagi Rasul. Utusan itu pula apa makna? Ialah manusia. Manusia dah, bukan jin. Tak ada Rasul di kalangan jin, tak ada. Malaikat orang panggil Rasulur Rasul. Rasulillah. Utusan bagi utusan Allah tu ada. Duta dia panggil dah. Duta di kalangan jin tu ada. Tu. Jadi ingatlah, kalau ada perkataan orang wali-wali kata waliullah tu hakikatnya Rasul Allah dah. Tu bukan hakikatnya Rasul Allah, tapi hakikatnya Rasulillah, utusan duta, warasatur Rasul. Tu pewaris bagi Rasul-Rasul. Rasulillah, bukan Rasulullah. Kalau Rasulullah kafir yang tikak gitu. Rasulillah, kena takdir mudhaf dipanggil. Ni kalam ulama ni jangan dihukum zahir-zahirnya. Kena takdir.
Karena laulal hazfu wat taqdiru la fahimal himaru. Kalaulah kalam ulama ni tidak ada yang dihazaf, kemudian yang dibuang tu nak difahami kena ditakdirkan, dihadirkan kembali, maka himar, keldai, lembu kerbau pun boleh baca kitab ulama ni. Jadi kita kena ada alat untuk memahami kalam ulama. Jadi kalau Maulana Abah Guru Sekupu kata, sebenarnya para alim ulama, para awliya illah tu Rasulullah hakikatnya. Apa? Rasulillah. Utusan bagi utusan Allah. Mana duta Nabi. Tu pewaris Nabi. Faham tu? Itulah. Jadi Rasul tu ialah manusia. Insanun. Kalau dalam Arab, banyak lagi. Insanun, zakarun, hurrun. Manusia laki-laki yang merdeka. Salamatut tabi'ah ay khilqah. Selamat panca indera, selamat tabiat kejadian rupa paras. Tidak buta, tidak gila, tidak busuk banga, tidak buruk rupa. Semua Rasul tu handsome, segok-segok. Kerana hikmat diutuhkan untuk manusia tu ikut. Kalau busuk banga, muka, apa-apa, kapreta mutu, macam mana manusia ni ikut keji. Itulah. Yang memberitahu oleh Tuhan akan manusia tersebut. Yang ni, uhaya ilaihi. Hukum-hukum yang ni bisyar'i. Bi ahkami syar'i. Tu. Supaya beramal ia Rasul dengan dia, dengan hukum tersebut. Rasul sendiri kena beramal tu amanah dan menyampaikan dia hukum kepada yang lain. Wa umiru bitablighi. Tu mana? Disuruh dengan menyampaikan hukum tersebut. Maka dia panggil Rasul. Fahuwa nabiyyun wa rasulun. Dia tu nabi lagi rasul. Karena kullu rasulin nabiyyun. Tiap-tiap rasul pasti nabi. Tapi walaisa kullu nabiyyin rasulan. Tapi tiap-tiap nabi belum tentu rasul. Tengok. Maka jika diberitahukan dia manusia tu untuk dirinya jua. Untuk dirinya sahaja. Tidak diperintah. Maknanya untuk tidak diperintah untuk menyampaikan. Maka dinamakan dia insan tu nabiyun jua. Nabi saja. Tidak rasul. Tu jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Ada juga qaul seperti Imam Sa'duddin At-Taftazani kata Nabi Rasul tu taraduf, muradif. Itu Nabi ialah Rasul, Rasul ialah Nabi. Tapi kau tu tidak muktamad dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dah. Kalau tidak ijaz ayat Quran. Ayat Quran maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad tu bukan laki-laki bapak bagi laki-laki biasa di kalangan kamu. Bahkan Nabi Muhammad tu ialah utusan Allah dan penyudah bagi para nabi. Jadi bila Allah Ta'ala kata penyudah bagi para nabi, tentu sekali tidak ada rasul. Kerana rasul tu pasti nabi. Kalau Tuhan kata penyudah bagi rasul, harus ada nabi tapi bukan rasul harus. Jadi kalau seorang itu mengaku saya rasul bukan nabi, jahil patah belakang saya sudah. Maka kenapa? Karena tidak ada rasul yang tidak nabi. Setiap rasul pasti nabi, tapi nabi belum tentu rasul tu ada. Maka wajiblah di atas kita ke semua terima. Inqiyad dia panggil, terima zahir dan percaya, tasdiq fil qalbi, idza'anu fil qalbi. Inqiyaduz zahir wa tasdiqu fil qalbi. Dan menurut ta'ah dia panggil, dan menurut nama ta'at. Ibadat, kerjakan, laksanakan, menurut, mentaati akan sekalian ajaran yang keluar, yang keluar mana yang disampaikan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut tu takluk pada kata menurut. Tu lagu mana? Dengan mengerjakan sekalian yang wajib pada syarak. Hak wajib kita. Hak wajib kena buat. Tanpa uzur kena buat. Kalau uzur tak apalah. Dan patang mana tidak buat. Jangan buat. Ataupun yang buat dah tinggal, taubat daripada yang diharamkan dia yang itulah yang diharamkan dia yang pada syarak. Tu dah mana haram pada syarak ni apa? Yusabu ala tarkihi, dijanji pahala kerana kita meninggalkannya dengan ikhlas, wa yu'aqabu ala fi'lihi. Itu semua tu kena belajar ilmu usul fiqh lah kalau untuk mengetahui lebih lanjut lagi. Daurah kilat ni kita tak boleh nak lama-lama. Dan juga berusaha, kena tambah gitu. Dan juga berusaha, lakar tu. Dan sayugia. Patut benar lah. Sayugia ni patut benar, sebenar lah.
di atas sekalian orang yang lobo-lobo, yang rojak, yang harap kebahagiaan yang tinggi di hari akhirat, berbekal bahawa kerjakan yang sunnah. Lobo pula di atas yang sunnah. Dan membanyakkan dia sunnah. Jangan memadakan dengan hak wajib saja. Kita kena lobo pula hak sunnah. Karena kita tak tahu yang mana satu Allah Ta'ala terima kebaikan kita. Dan juga meninggalkan ini, berusaha meninggalkan yang dimakruh. Karena makruh tu pun syarat tu untuk tinggal. Talabut tarki tapi talaban bi ghairi jazimin. Dengan tutup yang tidak putus. Habis. Dan janganlah kita berasa panjang angan-angan. Jangan kita duk amal. Umniyah, panjang angan. Tu. Panjang lagu mana angan kita? Hidup dengan cadang, dengan duk bercedar dia panggil. Duduk. Nak beramal bila tu mana? Dengan cadang nak beramal pada masa tua. Tua tu tua. Masalan ay umasilulaka masalan. Jangan duk panjang angan gitu. Tu muda lagi enjoy dulu. Jangan. Maka ini angan-angan yang panjang ni orang panggil. Nak buat ni malah lagi ngaji, malah lagi beribadat, malah lagi sedekah. Tidak betul, tu salah tu, sesat. Kerana apa tak betul? Kerana umur seorang itu tidak kita dapat tahu bilakah cukupnya umur. Serta ada beberapa manusia yang muda-muda dan kecil-kecil pada kita ini di kalangan kita yang telah mati, mereka itu yang muda-muda dan kecil-kecil. Betul tak? Betul. Orang muda pada kita ada mati. Orang kecil pada kita ada mati. Kita sendiri hak muda lagi ni pun pasti akan mati. Hak tua pun mati. Dan juga artinya tak semestinya tua tu baru mati. Dan juga beberapa ini ada beberapa banyak yang mati, yang orang yang mati di tengah-tengah kerja kebun. Tengok lah YouTube lah. Duk tengah nyaku bergoloknya, duk menyaku, duk mengerak, duk mengoyak tu. Mati. Duk tengah driver lori, mati. Ada lah. Pelik apa? Tu kan. Tengok, duk tengah kerja kebun dan meniaga masalah. Duk camping, belilah produk saya. Ya. Dah ni. Itu. Duk camping tu. Duk buat TikTok, duk buat live tu nak beli produk. Ni produk ni gini, lekat. Mati, mampus. Tengah-tengah duk meniaga tu masalah. Masalah tu ai umasilulaka masalah lah. Aku buat contoh bagi engkau akan sebagai contoh. Yang berangan-angan. Mereka ni dulu tengah-tengah duduk menego, duduk kerja tu apa tak ngaji, tak beramal ibadat. Ya, sifat yang berangan-angan mereka itu. Mereka itu siapa? Orang yang mati di tengah-tengah kerja kebun dan meniaga tu. Mereka tu berangan-angan akan dapat kaya. Relax dulu. Ngaji buat berapa? Kita nanti jutawan dulu. Nanti kaya dulu. Nanti Tan Sri, jadi Tan Sri, Datuk dulu. Kaya. Dan senang pada masa tua masalah. Barulah nak beramal. Tiba-tiba, maka matilah mereka itu dengan kosong tangannya. Kosong-kosong daripada harta punya. Kaya pun tak. Pakak pun tak dapat, dah mati muda. Tengah kerja kebun, tengah menego tu mati. Dan kosong juga daripada amalan akhirat. Kerana apa? Kerana nak semaya, poso dan belajar itu, mereka kata ke mana? Nanti kaya dulu. Tu makal kau bagi kata mereka. Kata marilah ngaji, marilah masuk daurah. Saya duit ni. Nanti tunggu saya kaya lah. Marilah kita pergi ngaji pondok ni. Biar dulu lah, saya nak kerja kebun dulu. Saya nak menego jadi jutawan dulu. Nanti tu saya ngaji lah. Nanti tu tua-tua, sakit urat belikat dia tua-tua, nyetok karung, nyetok nyo dah barulah. Nak ngaji ni. Hegeh-hegeh mari kecing pun cabai 3 dah. Salur kok perut, kok bawah, kok atas, kok depan belakang dah. Kena usung apa dengan kursi roda dah baru nak main ngaji pondok. Beratmu kalau lagu tu. Jangan siapa orang nak usung ngakhan dah baru mari pondok. Mana? Minta Tok Guru tulus mayalah mayaan bapak saya ni. Nanti bapak mati dulu baru nak heret mari pondok. Tupus maya-maya. Tak ada hijau tahta Rasulullah. Kalau maya-maya pun tak dapat apa. Umpama Abdullah bin Ubay tu. Munafik tu. Tak dapat apa dia. Kalau Rasulullah sendiri tu tinggal jubah Rasulullah. Sebab Rasulullah tak nak terluka permintaan hati anak Abdullah bin Ubay tu
Mukmin sungguh. Abdullah bin Ubay bin Salul tu bapa munafik. Tu tengok. Duk nanti kaya dulu. Nanti kaya nak ngaji ni. Nanti kaya nak semaya ben, nak puasa roha, nak ibadat. Berat mung. Kalau tak kaya, mati dengan muda gitu, tak kaya. Duit pun tak ada, kaya pun tak, bakat pun tak ada. Bekalan akhirat pun tak ada. Muflih semuflih-muflihnya. Apa yang dikejar tak dapat, apa yang digendong bercicirai habis lecing. Pakai selak kera begitu je. Maka ini ialah satu kerugian yang amat besar di sisi orang yang berakal, laki-laki dan perempuan. Hak berakal lah rasa rugi besar. Hak tak ada akal pala bodoh tu, tak rugi hak ni, hak sebenar. Yang berajak kepada kerugian besar ni, yang berajak kepadanya. Siapa yang berajak kepada kerugian yang besar tu? Oleh nafsu dan syaitan. Memang tuh. Nah, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Tengok. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan tu dia berjanji denganmu dengan miskin, fakir. Mu sedekahlah kau pondok tok guru tu. Mu sedekahlah, mu wakaflah. Habislah duitmu sikit lagi. Botok licin lah palamu lagi. Tengok kita pun biarlah ni ekonomi gawat ni 2023 ni. Seolah-olahnya ekonomi gawat ni jadi duit kita susah, Tuhan miskin jadi tu tak reti nak bagi rezeki macam mana kepada kita. Kita pun terajak dengan syaitan. Syaitan faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dah suruh kamu dengan perkara yang fahsya, tapi nak pergi konsert pink ke, konsert apa-apa ke, ada duit 2,300 3,000 untuk sah pertama pergi konsert, ada duit. Duit ada, insyaAllah ada ni. Pereh kita pergi konsert. Beratmu tu kalau gitu. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah pun berjanji juga dengan keampunan dan kurniaan yang lebih akhirat kelak. Tapi mu pilih nak mana. Maka sedarlah kamu, hei kaum-kaumku. Maka silakanlah kamu kepada belajar serta beramal selalu segera. Selalu makna segera. Segera dan sokmo. Selalu ni dua makna boleh. Segera, selalu dengan makna segera, beramal segera, bila belajar beramal segera, dan segera juga selalu dengan makna sokmo, senantiasa istiqamah. Tu makna sokmo. Tu hebat logat Kelantan, logat Tan itu boleh memaknai dengan dua makna, dan sah kedua-dua makna tu dipakai. Tu maka silakanlah kamu kepada belajar dulu, jangan duk beramal, Allah penat, penat. Kalau kita ni beramal dengan tak belajar kalau orang alim tengok sukalah, lucu. Saya tu ada sahabat, dulunya dia kaya-raya, pakai kereta hebat-hebatlah, kereta sport mahal-mahal juta-juta. Tiba-tibanya tinggal hijrah dunia dia kerana tobat, hijrah lah kononnya, pakai kereta protong buruk, tu orang berubah tu 100 darjah tanpa ilmu. Tanpa ilmu sudah tanpa ilmu selesai masalah. Tu lucu, jadi lucu, diketawain ni oleh orang-orang yang berilmu. Lucu jadi. Jangan kita ni. Kita nak berubah, nak hijrah, kau nak apa, nak raja' ila Allah, nak kembali pada Allah, nak jadi hamba pada Allah, nak suluk apa? Carilah guru, mursyid, murabbi yang boleh benar-benar membimbing kita zahiran wa batinan. Jangan batinan saja, jangan zahiran saja. Gitu. Tu. Belajar serta beramal selalu, segera dan senantiasa dengan ilmu yang kamu dapat itu. Dan jikalau kamu payah dan miskin sekalipun, mengaji dan beramal tu kena senantiasa istiqamah selalu. Itu makna rayah tu. Susah lah ngaji, payah lah nak beramal. Walau sekalipun begitu, tetaplah mu kena mengaji, belajar dan beramal selalu, segera dan istiqamah senantiasa. Dan ambillah kamu dan kerjalah kamu daripada harta dan pekerjaan dunia ni yang mudah-mudah jua. Cukup mudah-mudah. Ialah mana? Kerja dunia, kerja harta yang mudah-mudah ni yang tidak membawa kepada rugi masa hidup kita di atas dunia yang sementara ini.
Mu kaceh hijau nak jadi jutawan. Kalau tak ada bahagia jadi jutawan. Tak jadi jutawan mu. Tetap mu jadi orang biasa-biasa saja. Orang yang tak hijau kaceh nak jadi jutawan. Tapi dia jaga semaya, jaga ibadat, jaga ilmu dia. Ada masa dia mengaji, ada masa dia bisnes. Tetaplah dia ni orang panggil tidak membiarkan kewajipan dia dengan agama ni terbiar. Tidak terlangsai, tidak tertunai. Kalau Tuhan nak beri dia jutawan dia. Itu jutawan dia. Jadi jangan duduk berat sangatlah waktu tu. Kerana rezeki ni kismatun minallah. Tuhan bagi siap-siap dah. Ingat tu. Dan hendaklah kamu mana ni? Iyalah mana kerja dunia dengan mudah-mudah ni yang tidak, yakni pekerjaan yang tidak membawa kepada rugi masa hidup kita di atas dunia yang sementara ini. Dan hendaklah kamu serah sekalian pekerjaan kamu itu kepada Tuhan yang sifat bagi Tuhan yang tentu adanya Tuhan dan sedianya Tuhan. Ilah tu isyarat kepada ilah akhir sifat-sifat ketuhanan tadi. Dan janganlah kamu buat bermudah-mudah dengan ilmu usuluddin. Jangan buat mudah-mudah. Ngaji apa tauhid? Baik ngaji tajwid. Ngaji apa tauhid? Baik kita mengaji berbomoh-bomoh saja. Nak berubah orang tua orang ni saja. Kalau awak boleh berbomoh sekalipun, berru'yah sekalipun, baca ayat tu ayat ni, sifat tu sifat ni, mujarrabat tu mujarrabat ni, macam-macam, mentera tu mentera ni sekalipun, tiba-tiba diizin oleh Allah Ta'ala, mu baca-baca sembuh-sungguh orang tu, hatimu iktikad, hebatlah bacaan ni, mampu memberi sihat. Kafir kamu tu. Kafir. Kekal api neraka akhirat kelak. Kerana mengiktikadkan ada selain Allah yang memberi manfaat mudarat. Apa? Bacaanmu tu, menteramu tu, ru'yahmu tu. Tengok. Bahaya tu. Bahaya kalau tidak ada ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Jangan buat main. Kerana ilmu usuluddin ni asal. Al-muhim fi amriddin. Awaluddin ni panggil. Tu. Maka ubat. Iktikadnya apa? Ubat memberi sihat, menyembuh penyakit. Kafir kamu. Kafir. Tapi kalau mu mengaji usuluddin, mu jadi tok bomo ke, mu jadi doktor ke, mu makan ubat Panadol farmasi apa ke, jadi perawat tradisional ke. Tu ru'yah, ahli ru'yah ke apa, tapi tetaplah kamu tu iktikad Allah yang memberi manfaat mudarat. Selesai kamu tauhid, boleh jawab man rabbuka Allah rabbi. Jangan buat mudah-mudah dengan ilmu usuluddin. Yang telah buat bermudah-mudah dengan dia dengan ilmu usuluddin tu oleh siapa? Oleh yang jahil-jahil, yang bodoh-bodoh. Dan juga yang bebas, yang bebas-bebas. Kau tak ada undang-undang dia ni. Kau tak ada hukum Tuhan dia ni atas muka bumi. Hidup sebebas-bebas. Supaya menatai kubah dia ni. Dan yang sombong-sombong. Dia ada juga. Nampak macam orang ngaji agama tapi sombong. Kita Quran hadis direct. Tak ada payah usuluddin lah. Tak ada dalam Quran hadis. Tak ada sampai Nabi ni. Sudah. Itu sombong tu. Dengan tidak tahu ke mana hala pegangan mereka itu. Siapa? Orang yang sombong-sombong tu lah. Yang jahil-jahil tu. Tak tahu ke mana hala. Tak tahu ke mana hala pegangan ini iktikad akidah mereka itu yang jahil-jahil, yang bebas-bebas, yang sombong-sombong tu tak tahu. Iktikadnya ahli sunnah wal jamaah ke ataupun 72 firqah finnar tu. Dan mencela-cela mereka itu akan orang yang mengaji ilmu usuluddin dan membanyakkan dia mengaji ilmu usuluddin. Kuat dah mengaji tauhid tu. Dia cela. Ngaji buat berapa kat tauhid ni? Supaya apa? Supaya tinggal kekal orang awam di dalam jahil. Supaya orang awam tu mengekali dalam bodoh. Seperti mereka juga. Supaya dia juga. Dia nak supaya kamu tu bodoh sama-sama dengan mereka. Pasal tu dia duk celah. Tak suruh ngaji tak ada zaman Nabi ni. Sudah. Maka dapatlah mereka itu tipu dan tarik kepada sekehendak mereka. Yang ni sekehendak nafsu mereka itu. Maka silalah saudara-saudaraku perhati. Tu ta'ammul dia panggil. Perhati, ta'ammul. Dan renung ni nazar, fikir. Akan takrir, akan huraian hamba di sini. Di mana di sini? Yang ini di dalam perbahasan yang lagi akan datang,
yang bersabit, yang berhubung kait dengan ilmi usuluddin, dengan ilmu bagi humbi agama, yang boleh dikatakan, yang bolehlah dikatakan, boleh dihukumkan, maknanya yang bolehlah dihukumkan bila difahamkan kehendak hamba. Yani bila tuan-tuan semua mengaji hingga faham serta iktikad akan kehendak ini, akan makna-makna yang hamba huraikan di sini. Gitu maksud gitu. Kehendak ni bukan kemahuan, maksudnya murad. Bayanul murad, bayanul waqi' lil murad. Itu maksud gitu. Tu dah. Maka orang itu, orang mana? Orang yang faham serta iktikad. Kalau faham saja tapi faham dah huraian ni, tapi saya tak terima lah. Kafir dia, kafir. Nah, dia faham serta dia kena iktikad. Kerana amal bagi iman tu iktikad. Gitu dah. Nah, amal bagi sembahyang tu Allahu Akbar, takbiratul ihram, qiyam, rukuk, sujud, af'alun wa aqwalun, muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bi syara'it makhsusatin. Amal bagi puasa tu imsaku 'anil muftira min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syamsi. Amal bagi zakat tu ikhrajul zakat, ikhrajul mal, ikhrajul malun nisa' tadi tu. Itu amal dia tu ada bagai-bagai dah. Maka orang itu, orang yang faham serta iktikad di dalam hati dia, setelah dia mengaji, faham huraian hamba ni, dia iktikad dalam hati dia, lepaslah daripada taklid. Maka dia tu tak dinamakan lagi muqallid. Iman taklid ni sifat bagi taklid. Iman taklid ni yang dikhilafkan oleh ulama, maknanya pada sah iktikad itu. Ulama berselisih pendapat. Iman muqallid yang yakin ni, adakah iman dia tu memada dengan taklid tu, sah atau kafir? Adapun iman muqallid yang tidak yakin, hak tu ijma' ulama kafir. Ingat dah. Iman muqallid yang diselisih khilaf tu iman muqallid yang yakin. Kalau iman muqallid dalam muqallid taklid, tapi syak, zon, waham, hak tu ijma' ulama kafir. Habis. Pukul apa dah? 12.53. Kita masuk sifat yang pertama dulu. Sebelum tu kita iktikad dulu bahawasanya Allah satu zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang banyak tidak boleh dibilang. Hanya Allah saja yang tahu berapa bilangannya. Tentu tidak Allah bersifat dengan segala sifat kekurangan yang mana Allah saja juga yang tahu sifat kekurangan yang tak ada di zat Allah Ta'ala tu sebanyak mana yang tak adanya. Dalilnya makhluk ini, ada makhluk ni baru alam ini makhluk ni. Gitu dah. Itu dia panggil iman ijmali dulu. Supaya nanti jangan kita kata orang sifat Tuhan ada 20 je, ada 13 je, ada 22 je, 23 je. Nanti kalau nanti dalam kitab ni ada bahas sifat idrak ke sifat takwin, dia tambah lagi. Tengok. Tu iman ijmali dipanggil. Ni kalau kita nak masuk bahasan ni, itu iman tafsiliyun dipanggil. Iman yang dibangsakan pada terperinci satu persatu huraiannya. Tengok. Bahasan sifat wujud. Tu bahasan atau huraian tentang sifat ada. Lagu mana bahasannya? Iaitu bahasan sifat ada ni ialah pertama sekali wajib syarak, wajib undang-undang Allah Ta'ala. Semacam semaya puasa jugalah. Semaya 5 waktu, puasa bulan Ramadan, itu wajib syarak. Wajib syarak jugalah ni. Di atas kita. Siapa kita? Mukallaf. Wajib apa? Syarak tekan atas kita, berat ke atas kita. Oleh mengiktikad di hati kita, berpegang di dalam hati kita, di mana di dalam hati kita akan bahawasanya Tuhan itu, Allah tu tentu dan sungguh dan sengoti. Itu dia terjemuh daripada wujud lah kata. Tentu sungguh, tentu sengoti, tentu sungguh, mesti ya juga. Tentu sungguh, tentu sengoti adanya Tuhan. Tentu sungguh ada Allah. Tu. Tentu mesti ada Allah. Mesti ada Allah. Tentu mesti ada Allah. Tentu sungguh ada Allah. Tentu sengoti ada Allah. Ya belakang hak tu lah itu. Iktikad gitu. Mesti ada Allah.
Bukan tak ada. Yang ni tentu tidak. Tak ada Allah. Tu. Tapi makna ada tu kena faham lah. Pasal wujud ni mustarak lafzi bainal khaliq wal makhluk. Ni bersekutu pada penggunaan lafaz di antara kita dengan Tuhan. Mana? Kita ada? Ada. Tuhan pun ada. Weh, samalah. Tak sama. Ada Allah tu wajibul wujud dipanggil. Ada kita tu mumkinul wujud. Kena tahu beza. Ini jadi lama ni ngaji ilmu tauhid ni. Mana? Ada, kita ada tak? Ada. Jangan kata tak ada. Kalau kita tak ada tu orang panggil mazhab Saufasta'iyah. Tu kafir. Mazhab falasifah yang kata kita makhluk ni bukan ada, hanya fata morgana saja. Tak ada. Jangan pula tertukar dengan ilmu tasawuf. Nanti kita hurai. Jadi makna ada kita ni lagu mana? Kita nak tahu makna ada Allah, kita kena kenal makna ada kita. Itulah man arafa nafsahu qad arafa rabbahu. Makna ada kita ni lagu mana? Kita tengok. Ada kita ni dulunya tak ada. Ada kita, mari ikut tak ada. Sambil-sambil ada, terima tak ada. Lagi akan berhubung dengan tak ada. Terima lagi akannya tak ada. Dan pasti ada kita berhubung dengan tiada. Maka ada kita ni terima ada, terima tiada. Maka dikata mumkinul wujud. Mumkinul wujud. Mana? Terima ada, terima tak ada. Tapi sekarang ni sudah diadakan oleh Allah Ta'ala. Jadi ada kita tu diadakan, maujud dengan makna maf'ul sungguh. Allah maujud dengan makna isim fa'il, yang ada. Kita maujud yang ada, yang ni yang diada-adakan, yang diciptakan. Itu maksud kita dah. Maka Allah bukan ada seperti makna tu. Mana ada Allah tidak didahului oleh adamus sabiq dan tidak terima adamul hal wa adamul istiqbal, dan tidak terima adanya bersambung dengan tiada. Yang ni tak terima adamul lahik. Tak terima, ternafi empat adam, empat tiada. Mana? Tak ada yang dulu, tak ada sekarang, tak ada lagi akan. Ada yang berhubung dengan tiada. Ternafi empat tak ada. Kita punya ada, terima empat tak ada. Boleh beza tak? Ada kita ada Allah. Boleh beza. Itulah ma'rifatullah. Aslul ma'rifah at-tamyiz bainal qadim wal hadith. Asal bagi kenal ialah boleh beza antara Tuhan dengan makhluk. Jadi selepas pada ni bila kita sebut ada, awak ada kereta tak saya nak pinjam? Boleh. Saya ada kereta. 2. Jadi ada kereta, ada Allah. Maknanya beza. Ada kereta tu mumkinul wujud. Ada Allah tu wajibul wujud. Tu gitu. Maka ada kita nak iktikad ni ada mana? Wajibul wujud tu lah. Bukan mumkinul wujud. Itu. Maka bukan tak ada. Yang ni tentu tidak tiada Allah. Au fi makna adam, atau pada makna tak ada. Mana pada makna tak ada? Yang ni ada yang menerima tiada tu fi makna adam. Inilah timbulnya orang tasawuf kata kita ni seolah-olah tiada. Bukan tak ada sengoti. Kalau tidak saufas tak iyah pula. Seolah-olah tiada dia panggil. Mana seolah-olah tiada? Dah orang tasawuf dengar ulama mutakallimin kata manusia, makhluk ni bukan manusia lah, makhluk alam ini ada didahulu oleh tiada. Ada datang daripada tiada. Ada terima tiada. Ada terima lagi akan tiada. Ada yang pasti berhubung dengan tiada. Banyak tiada pada ada. Bermakna kita makhluk seolah-olah tiada. Ada kita tu seolah-olah saja tiada. Bukan tiada sengoti. Bukan adamu mahd. Ka'annal adam saja. Tu. Takut kita ni ngaji tauhid, tak ngaji pergi baca kitab tasawuf, tak ngaji tasawuf dengan ahli dia. Melepau kita pun pergi hukum ulama tasawuf tu pala sipoh, beres lalu. Berat kita. Dah. Tu. Bukan adam, ka'annal adam. Seolah-olahnya tak ada. Tu faham oleh ulama tasawuf kecek gitu. Jadi Allah tu mesti ada dengan makna wajibal wujud. Ada dengan makna hak tadi. Tentu tidak tiada Allah atau pada makna tiada. Itu. Jadi kalau orang etika Allah ada, tapi ada dia seperti kita lah mana? Dulu Allah tak ada juga. Lepas tu, yang beranak ke siapa tu, tubik-tubik jadi Allah. Tu kalau gitu, etika ada dia pada Allah tu tak betul. Walaupun dia etika Allah ada, maka kafir dia etika Allah ada seperti itu. Kerana etika seperti itu
seperti Allah tu ada seperti makhluk. Kafir lah. Beginilah maksud daripada perkataan ulama. Ulama Jawi ni. Perkataan ulama ni ai ulama Jawiyin. Ulama Jawi kita ni kata lagu mana dalam kitab-kitab Jawi. Wujud artinya ada, yakni ada Allah, lawannya lawan ada, tiada. Kayak gitu. Ni Wahabi duk menganjing ni. Apa mengaji wujud artinya ada, yakni ada Allah. Lawannya lawan ada Allah, tiada Allah. Oh, berat mengaji lagu ni. Bukan gitu. Hak disuruh mengajinya ada Allah. Apa kita nak etika? Mesti, tentu sungguh tiada Allah. Lawan ada Allah, tiada Allah. Tiada Allah apa awak nak etika? Tentu tidak tiada Allah. Bukan tak ada Allah. Tentu tidak tiada Allah. Atau tentu tidak ada Allah pada makna tiada. Seperti mungkinul wujud. Ilah. Maka percaman yang ini dalil. Percaman ni dalil dah. Maka percaman kita kata ada Tuhan itu. Dalil yang boleh kita kata Tuhan ada ni wajib yang ketiga ni. Wajib etika wujubul wajib. Wajib etika istiharatul mustahil. Wajib tahu dalil pula. 3 tapi 4 pahala dapat. Mana? 1 dalil, 2 madelu. Dalil yang kita mengaji ni menunjuk di atas mesti ada Allah. Dalilnya juga menunjuk mesti tentu tidak tiada Allah. Dah. Jadi 1 dalil, 2 madelu jadi 4 pahala. 4 pahala sebenar. 3 tu pada zahir je. Maka percaman yang ni dalil kita kata ada Tuhan tu ialah kerana telah kita yakin dah bahawasanya alam ini baru. Alam ini baru pun kita kena nazar lah. Kena nak tasdik kata alam ini baru kena nazar, musyahadah. Alam ni berubah. Kul al-alam mutaghayyirun, berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Dapatlah natijahnya al-alamu hadisun. Alam ni baru, yakin. Yakin juga dah. Alam ni baru adanya ada alam. Maka tetaplah tak sah nak tak terima pada fikiran akal. Tak terima nak kata alam ini ada sendirinya alam. Bagaimana benda berubah boleh berubah sendiri? Air teh manis dengan sendiri tak ada kucar gula. Tak boleh terima. Kerana apa? Kerana sebelum timbul zahir alam itu, sebelum nyata alam itu, ialah mana alam ni dikatakan sama berat hala timbul dan tidak, yakni hala tidak timbul, tidak zahir. Timbul ni makna zahir lah, ada. Jadi sebelum daripada zahir alam ni sama berat aja antara zahir tak zahir, timbul tak timbul, ada ke tak ada alam ni. Tapi ingatlah tu, sama berat tu pada pendapat sebahagian ulama, yakni pada waktu imkan wujud. Pada waktu boleh ada dah makhluk ni. Ini fi ma la yazal au fi waqtil imkanil wujud. Bukan fil azali. Kalau fil azali bukan sama berat. Sepakat ulama pada waktu azali makhluk ni asalnya tidak ada. Tidak ada makhluk pada azali itu wajib. Qadim bahkan. Mana pada waktu azali, bukan waktu azali ni. Yang ni kun hizab. Ibarat daripada Tuhan saja ada. Tak ada waktu, tak ada masa, tak ada ketika. Cuma kita sebut waktu, ketika, masa azali tu dikul ibarah, dikul kalam, sepik nak bercakap. Padahal jangan faham masa lah. Bukan jangan faham detik, masa, minit, saat, matahari, bulan, bintang, jangan. Hanya ibarat kata zat Tuhan sahaja ada, ketika tu makhluk tak ada lagi, dan Tuhan tak buat satu pun makhluk, maka makhluk ni tak ada dia wajib. Qadim bahkan tak ada makhluk ni. Azali bahkan tak ada makhluk ni. Berat dah kot tak ada ketika tu. Pak kata sama berat ni bila? Bila Tuhan buat makhluk yang pertama, makhluk pertama tu terpulang nak pergi berapa? Terserah. Nak duduk balas yang jadi bodoh. Nak pergi Nur Muhammad ke, Arash ke, Qalam ke, air ke, ikut sila. Sebalah. Bila Allah buat makhluk yang pertama, makhluk pertama diciptakan, dijadikan, maka makhluk kedua, ketiga, keempat, keberapa trilion ke dipanggil imkan wujud. Fi waqtil imkanil wujud. Pada waktu boleh dah Tuhan nak mengadakan makhluk-makhluk yang Tuhan
tentu dah nak buat. Deh. Atau dipanggil juga fima la yazal, pada waktu yang senantiasa boleh diadakan dah. Itu dia panggil. Pada waktu itulah dikatakan sama berat antara ada dengan tak ada makhluk. Timbul dengan tak timbulnya makhluk. Zahirnya tak zahirnya makhluk. Sama berat. Itu maksud dengan sama berat. Sama berat hala timbul dan tidak yang tidak timbul. Bahkan ni nak idrak, nak istidrak, nak taraqi, nak naik lagi. Nak naik lagi. Bahkan bukan setakat sama berat. Ada dengan tak ada. Timbul tak timbul. Zahir tak zahir. Bahkan berat. Berat sini pula dengan makna lama. Lama masa. Ia alam ni sebelah tak timbul. Contoh dah. Kita hidup dah sekarang ni. Kita ni timbul ni. Kita ni satu daripada alam, makhluk. Sekarang ni kita zahir dah. Timbul. Dijadikan oleh Allah Ta'ala. Baik. Antara lama, antara timbul kita dengan tak timbul kita, ada kita dengan tak ada kita, zahir kita dengan tak zahir kita, lama mana? Antara kedua tu. Lama tak timbul, lama tak ada, lama tak zahir berbanding ada timbul zahir. Gitu. Betul tak? Ada kita ni tak tahulah 60 tahun ke 70 tahun. Tapi dulu kita tak ada pada masa fi malayazal, fi waqtil imkan tu. Beratus ribu tahun tau. Kalau hidup 70 tahun sekalipun, 60 tahun atau 100 tahun lah. Lagi akal tu. Mati kita. Lama mana kita tak ada. Antara kita dengan Rasulullah saja 1400 tahun lebih Hijri. Betul tak? Lama mana dah tak ada. Tu dah. Bahkan berat, yang ni lama, ia alam ni sebelah tak timbul, sebelah tak ada, sebelah tak zahir. Kerana apa tu? Lama, berat, kok sebelah tak timbul, kok sebelah tak ada. Kerana ia tak timbul, tak ada alam ni asal, memang dia asal. Bahkan kalau ditilik pada sebelum daripada Tuhan buat satu makhluk tu, yang ni fil azali. Pada azali lagi, makhluk ni wajib tak ada. Maka dengan hal sebegitu pun, dengan hal keadaan kita berat kok sebelah tak ada ni pun, timbul ada ia alam. Maka tetaplah dengan ada yang mengadakan. Tak terima tu ada sendiri, mesti ada yang mengada. Tahik duk ada molek tak ada orang berak. Gitu. Maka itulah siapa yang mengada tu? Ialah Tuhan sekalian alam. Maka apabila kita perhati sekali lagi, tilik pula sekali, tak puas hati fikir tadi. Perhati pula sekali lagi, iaitu mana? Fikir pada hak lebih halusi lagi. Buah-buahan, masalah. Tadi umum alam ni, alam secara umum. Sekarang ni kita perhati dengan secara detail pula, dengan secara khusus pula. Mana? Buah-buahan kita ambil contoh. Yang baru timbul, yang baru buah maknanya, yang baru terubik. Pada masa kita ada itu, maka tiba-tiba ia buah ni tak lepas daripada bergerak atau diam. Kalau kita tak petik, dia duduk diam situ. Kalau kita petik, bergerak dia. Ataupun kalau tak ditiup angin, senyap dia buah di pohon tu. Kalau angin bertiup kuat, bergeraklah dia. Tu. Tak sunyi dia, tak lepas mana tak sunyi daripada gerak atau diam. Dan bermacam-macam arak. Mana? Buah tu berbentuk tiga segi, ke bulat, ke lepek, ke pek. Warna merah, ke ni hijau, ke manis, ke masang, ke pahit ke. Itu bermacam-macam arak. Arak ni sifat bagi jerip. Maka tahulah kita bahawasanya kesemua yang bergerak atau yang diam itu, tentu baru ada kesemuanya. Kerana apa tentu baru? Kerana gerak diam itu kita tak terima kata sedia. Sedia dah bergerak. Tak terima. Mesti ada mula bagi gerak. Ataupun sedia dah diam. Tak terima. Mesti ada mula bagi diam. Tu. Kerana beberapa dalil. Kenapa tak terima? Nak pada kata tak terima. Kerana beberapa dalil. Tu. Beberapa dalil ni. Sebelum kita tengok video ni. Sebelum video ni bergerak. Saya mengajar. Saya bukan duduk sini. Saya duduk lain. Baru je mengajar. Nanti akan tamat mengajar. Tu. Tengok. Ada mula ke tu? Ada akhir tu? Berubah tak? Berubah. Tu dalil dia. Maka tentulah benda yang bergerak atau yang diam, benda yang diam itu baru juga zat
yang bersepakai dengan gerak diam tu pasti baru juga. Pasal arak gerak dan arak diam tu baru. Maka yang bersepakai dengan arak yang baru tu zatnya jirimnya baru juga. Gitu lah. Kerana kesemua jirim itu mustahil lah nak lepas daripada keduanya gerak dan diam. Mencari benda petaka. Gerak pun tak, diam pun tak. Ada tak? Tak ada. Kalau tak gerak, pasti diam. Kalau tak diam, pasti bergerak. Dua tu. Tak boleh sunyi daripada kedua-dua. Beripung kedua-dua pun mustahil, sunyi dua-dua pun mustahil. Salah satu dengan tertentu wajib, dengan tak tertentu tu harus. Berlebih kurang maksud perkataan beginilah, dia kata lagu ni lah. Berlebih kurang maksud ulama, perkataan ulama. Mana perkataan ulama? Ni. Dalilnya, bermula dalilnya, dalil ulama Jawi ke ni? Ulama Jawi ni kecek reka-reka. Bermula dalilnya. Dalil apa? Bermula dalilnya, dalil yang menunjuk mesti ada Allah dan tentu tidak tiada Allah. Ada alam ini atau baru alam ini, kena buat atau dah. Sebab wajah istidlal, dia panggil wajhul istidlal tentang alam ini yang menunjukkan mesti ada Allah, tentu tidak tiada Allah tu, ada kok pihak wujudul alam, ada pihak imkanul wujudul alam, ada pihak hudusul alam, ada macam-macam. Ada hak wujud capul imkan, wujud capul hudus. Tu bahasa panjang lah kau tu. Jadi kalau nak mempelai ngaji usuluddin ni, dia tak padan dengan daurah kilat. Kita kena mengaji dengan secara bahasan satu persatu, nak-naknya kita arak. Di kita arak tu lebih jiluh, lebih terang. Macam kalau tiap-tiap Isnin, Selasa, Rabu malam-malam tu, kalau tidak ada arak tu, saya baca kitab Kifayatul Awam, pukul 10.30, pukul 11 di pondok, di Facebook. Boleh ikutilah, itu secara terperinci itu satu persatu. Maka jadilah pada bicara wujud, yani pada perbahasan sifat wujud ini 3 kali wajib syarak. Yakni 3 kali wajib syarak, tapi hakikatnya 4 pahala yang dapat daripada syarak. Begitu. Pahala mengiktikad wujubil wajib, pahala mengiktikadkan istihalatul mustahil, pahala mengetahui dalil yang menunjuk di atas wujubil wajib, dan pahala juga dalil itu menunjuk di atas istihalatul mustahil. 3 kali wajib syarak. Di atas kita yang ni mukallaf. Mana 3 kali wajib syarak? Satunya, iktikad ada Tuhan. Mesti ada Tuhan tu. Iktikad mesti ada Tuhan. Sungguh ada Tuhan. Sengoti ada Tuhan. Satu. Kedua, iktikad bukan tak adanya Tuhan. Tentu tidak tak ada Tuhan. Tentu tidak tiada Tuhan. 2. Ketiga, tahu dalil. Yani tahu dalil tu menunjuk di atas 2 tadi. Jadi 4. Tu dah. Ya, dalil tu yadullu ala wujubil wajib. Dalil tersebut yadullu ala istihalatil mustahil. Percamaan ini dalil demikianlah dikiaskan yang lagi-lagi. Yang lagi-lagi mana? Perbahasan yang lagi-lagi hingga akhir. Hingga akhir daripada perbahasan sifat-sifat ketuhanan. Maka janganlah saudara-saudaraku memadai dengan semata-mata hafal. Jangan. Wujud kidam baqa'mu. Jangan. Allah wujud kidam baqa'. Itu tadika pasti, tabika kemah boleh lah. Untuk anak-anak kita, budak-budak tadika. Kalim ma'anas biqadri uqulihim tu, tak apalah. Hafal dulu kecil-kecil ni. Tapi bila dah kita mukallaf dah, berakal, akil balik, kita ni cukup syarat mukallaf, tika tu tak ada semata-mata hafal. Allah wujud qidam baqa', dan lancar pada lidah jua. Tak ada duk lancar lidah saja. Allah wujud qidam baqa' mukallaf tu ta'ala lancar pada lidah jua. Jua makna sahaja. Tu dengan tak nampak pada mata hati ni, dengan tak nampak ni tak faham dan tak iktikad akan makna dan pengertiannya pada mata hati. Tak pada. Maka senantiasa ni, maka kalau tidak nampak, gitu. Maka kalau tidak nampak, tidak faham, tidak iktikad akan makna dan pengertian di dalam mata hati, pada mata hati, di dalam mata hati, senantiasalah dinamakan muqallid.
Ini nama kesenantiasalah kamu tu dikatakan muqallid. Pak tu juga. Wallahu a'lam. Jadi kita akan sambung pula insya-Allah. Pukul apa dah? 1:15. Jadi untuk nak masuk zuhur ni kita berhenti dulu. Nanti kita akan sambung lebih kurang dalam 2:30 petang ke, nah. 2:30 lebih-lebih sikitlah. Nah, untuk makan nasi ke apa semua, okey. Tengoklah nanti saya bagi tahu ke Ustaz Mubi pukul berapa kita akan start balik. Lebih kurang itu hingga sampai ke asar insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairil ajli wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.